Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 5 iaitu ungkapan algebra. Apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Baiklah, yang pertama, kita akan menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Yang kedua, kita akan menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili sesuatu situasi. Dan yang ketiga, kita akan menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi. Okey, bagaimanakah kita menggunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah? Okey, sebelum tu kita kena faham dulu apakah maksud pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ialah kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Maksudnya kalau kita tak tahu nilai dia, itu ialah pemboleh ubah. Contohnya, beberapa keping daun. Beberapa tu berapa? Tak tahu nilai dia kan? Jadi itu adalah pemboleh ubah. Okey, so ini adalah satu situasi. Okay, contoh Encik Lim cakap, setiap bulan saya menderma sebanyak RM50 kepada YKN iaitu Yayasan Kebajikan Negara. Dan Encik Lim dia menderma RM50. Jadi setiap bulan dia bagi RM50. Jadi RM50 ni adalah nilai yang kita ketahui. Jadi ini bukan pemboleh ubah. Okay, jadi ini ialah pemalan. Jadi setiap bulan Encik Lim akan bagi RM50 kepada YKN. Okey, manakala Encik Azlan pula, Encik Azlan setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. Jadi maksudnya kita tahu tak nilai yang Encik Azlan dermakan? Tak tahu kan? Jadi itu ialah kuantiti yang kita tak tahu nilai dia. Jadi cikgu tukarkan, cikgu wakilkan nilai tersebut kepada X. Ini yang cikgu mewakili pemboleh ubah dengan menggunakan huruf. So Encik Azlan RM X. X tu adalah kita tak tahu nilainya. Okey, manakala Puan Kavita, dia menderma setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai. Jadi Puan Kavita ni setiap bulan, kita tahu tak nilai yang dermakan? Tak tahu kan? Jadi cikgu wakilkan derma tersebut dengan Y. Y itu adalah pemboleh ubah untuk wang derma Puan Kavita. Jadi pemboleh ubah ni dalam situasi ini ialah X dan juga Y. Jadi RM ni tak perlu tulis pun tak apa. Tulis X dan Y sahaja. Okey, macam kes Encik Azlan, dia menderma jumlah wang yang sama. Jadi ini adalah nilai yang tetap. Cuma kita tak tahu sahaja nilai dia berapa. Tetapi untuk Puan Kavita, derma dia setiap bulan adalah berubah-ubah. Jadi ini adalah nilai yang berubah. Okey, kita tengok buku teks muka surat 107, latih diri 5.1a. Okey, soalan minta untuk awak wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Okey, yang pertama A. Jisim badan setiap murid di dalam kelas. Jadi pemboleh ubah kat sini ialah jisim. Jadi cikgu nak mewakilkan huruf tu dengan huruf J. Sebab konon-kononnya cikgu nak ambil huruf depan dia, J, jisim. So adakah nilai ini nilai tetap ataupun nilai yang berubah? Di setiap murid dalam kelas tu, adakah mempunyai berat yang sama? Jadi dia mempunyai berat yang berbeza kan setiap murid dalam kelas. Jadi itu adalah nilai berubah. Okey, untuk B, markah yang diperoleh Zaini dalam ujian matematik. Jadi pemboleh ubah kat sini ialah markah. Okey, jadi cikgu nak gunakan huruf M sebagai untuk mewakilkan pemboleh ubah tersebut. Okey, so ini nilai tetap ke nilai berubah? Jadi ini adalah nilai yang berubah kerana markah yang diperolehnya mestilah berbeza setiap ujian. Okey, C. Jarak di antara rumah Arman dengan sekolahnya. Okey, so pemboleh ubah di sini ialah jarak. Okey, dan hurufnya ialah cikgu nak guna D. Kenapa cikgu tak guna J? Cikgu nak guna D untuk bahasa Inggeris. Distance. So, cikgu nak gunakan D. Tak ada masalah. Okey, so adakah nilai ni nilai tetap ataupun nilai berubah?
Jadi jarak adalah nilai tetap. Kalau pergi sekolah 10 km, esok pun sama 10 km juga. Dia takkan berubah kecuali lalu jalan yang lain. Okey, untuk D, suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. So, formula ubah di sini ialah suhu. So, cikgu nak mewakilkan dengan huruf S untuk suhu. Okey, dan adakah nilai tetap atau nilai berubah? Ini ialah ini ialah buku kerja muka surat 46 iaitu menyatakan huruf yang digunakan untuk mewakili pemboleh ubah. Untuk A. A. Kumpulan M terdiri daripada N orang ahli. Kumpulan M terdiri daripada N orang ahli. So, apakah pemboleh ubah dalam situasi A? Jadi, kumpulan M. Kumpulan tu tak kisahlah kumpulan berapa kan? Terdiri daripada N orang ahli. Maksudnya bilangan ahli tu yang akan berubah-ubah. So, N. B. Gerai P menjual Q biji durian dan R kg manggis. Jadi, gerai P, gerai tu tak berubah. Memang gerai yang sama. Tapi pada hari Isnin dan hari Selasa, bilangan durian dan juga manggis yang dijual adalah berubah. Jadi, pemboleh ubah di sini ialah Q dan R. Untuk soalan C, terdapat R buah meja dan S buah kerusi di dalam Dewan T. Dewan tu tetap sama. Kalau hari ini Dewan T, esok pun Dewan T. Yang berubah di sini ialah bilangan meja dan bilangan kerusi. Jadi, pemboleh ubah di sini ialah R dan S. Untuk D, jawatan kuasa K terdiri daripada L orang Melayu, M orang Cina dan N orang India. So, jawatan kuasa K. K itu mungkin jawatan kuasa kelas ataupun jawatan kuasa sekolah, jawatan kuasa kampung. Dia tak akan berubah. Yang berubahnya ialah bilangan bangsa dalam jawatan kuasa tersebut. Jadi, pemboleh ubah di sini ialah L, M dan N. Dan soalan terakhir E, prisma M mempunyai X sisi, Y muka dan Z bucu. Prisma M itu adalah objek, benda. Jadi pemboleh ubah di sini ialah X, Y dan juga Z. Bagaimanakah kita nak menerbitkan ungkapan algebra daripada sesuatu situasi? Contohlah ada satu kotak, terdapat beberapa biji guli dalam kotak. So, dalam kotak ni ada biji guli. Tapi kita tak tahu nilai dia sebab dia kata beberapa. Jadi, beberapa tu bermaksud bilangan guli tu adalah sama dengan cikgu wakilkan dengan huruf X. Jadi, X ialah bilangan guli yang kita tak tahu dalam kotak. So sekarang kita nak menerbitkan ungkapan algebra. Contohlah yang pertama. 3 biji guli ditambah ke dalam kotak. So sekarang kotak ni asal dia ada X guli. X guli. Kemudian ditambah 3 lagi biji guli. So maksudnya kalaulah cikgu nak tulis dalam bentuk ungkapan algebra, dia akan jadi X tambah 3. Sebab yang asal ada X tambah 3. So, sebab tambah 3 biji guli. Kalau situasi kedua, 3 biji guli dikeluarkan. Dikeluarkan maksudnya mula-mula asal ada X kan. Dikeluarkan maksudnya kita buang 3 biji guli. Jadi, ungkapan algebra dia ialah X tolak 3. Seterusnya, guli dalam kotak akan dibahagikan kepada 3 orang murid. So, bilangan guli berapa? X kan? Jadi, X per 3. Sebab bilangan guli X ni akan dibahagikan kepada 3 orang murid. Situasi yang terakhir, terdapat 3 kotak dengan bilangan guli yang sama. So, maksudnya kotak love ni ada 3. Cikgu letakkan ada 3. So, kat sini ada X. Betul? Kotak pertama ada X guli. Kotak kedua ada X guli. Kotak ketiga pun ada X guli. So, ada berapa bilangan guli tersebut? Jadi, 3X. Ingat ya, X tambah 3 tak sama dengan 3X. Nanti cikgu akan tunjukkan dalam slide seterusnya.
Okey, seterusnya kita tengok. Okey, sekarang ni ada dua kotak pula. Okey, kotak yang pertama tadi ada X biji guli. So, kotak kat sini, kotak yang kedua ni berbeza dengan kotak yang pertama. Jadi, kita tak boleh cakap kat sini pun ada X. Sebab kita tak tahu adakah kedua-dua kotak ni mempunyai bilangan guli yang sama. Jadi, kalau kat sini cikgu dah wakilkan dengan menggunakan huruf X, so satu kotak yang kedua ni cikgu akan wakilkan dengan huruf Y ataupun apa-apa huruf sahaja, tapi kedua-dua hurufnya mestilah berbeza. Sebab ni X untuk kotak yang pertama, Y untuk kotak yang kedua. Okay, jadi berapakah jumlah guli? Jumlah guli bermaksud kalaulah kat sini ada 5, kat sini ada 2, so macam mana jumlah? Tambahkan. Jadi sama juga, cuma bezanya kita menggunakan huruf. Jadi jumlah guli ialah X tambah Y. So, ini ialah ungkapan algebra. Okey, situasi kedua, jika semua guli tersebut mahu dibahagikan kepada 5 orang murid. So, maksudnya jumlah guli X tambah Y tadi, kita nak bahagikan kepada 5 orang murid. Jadi, ungkapan algebra dia ialah X tambah Y per 5. So, ini ialah ungkapan algebra. Okey, so tengok kat sini macam cikgu cakap tadi, X tambah 3 tak sama dengan 3X. Okey, X tambah 3 bermaksud X tu kotak. Kotak yang kita tak tahu nilai guli, tambah dengan 3 biji guli. Okey, tetapi kalau 3X pula bermaksud ada 3 kotak biji, 3 kotak dengan bilangan X guli yang sama. So, sama tak dua gambar rajah ni? Tak sama kan? Jadi, X tambah 3 tak sama dengan 3X. Okey, ini ialah latihan buku teks muka surat 108. Okey, soalan dia suruh awak tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. Okey, untuk A, tolak 7 daripada suatu nombor X. Okey, so tolak 7 daripada suatu nombor X. Kalau X ni 10 lah. So, kalau tolak 7 maksudnya 10 tolak 7. Tapi sekarang ni dia tak gunakan nombor, dia gunakan X. So, jawapan dia ialah X tolak 7. So, ini ialah ungkapan algebra. Okey, untuk B, hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. So, hasil tambah Y dan Z maksud Y dan Z. Hasil tambah Y tambah Z dibahagi dengan 9. Jadi Y tambah Z kita bahagikan dengan 9. Okey, so soalan C, jumlah bagi X buah kemah jika setiap kemah boleh memuatkan 4 orang. Okey, so let's say lah kalau cikgu tukarlah, ada 3 buah kemah, satu kemah ada boleh muat 4 orang. So berapa orang? So kalau 3 buah kemah, satu kemah 4, maksudnya 3 darab 4 kan 12. Okey, tapi sekarang ni cikgu tak gunakan 3 buah kemah, cikgu gunakan X buah kemah. Maksudnya X darab 4. X darab 4, jadi jawapan dia ialah 4X. Bukan X 4 ya, kita letakkan nombor kat depan. So 4X. X darab 4 ialah 4X. Okey, untuk D, Puan Nio membeli mkg ikan kerisi yang berharga Rp sekilogram dan nkg ikan cencaru yang berharga Q sekilogram. Berapakah jumlah bayarannya? Okey, so kita tengok. So, ikan kerisi, ni ikan kerisi ialah Rm, M darab dengan P. So, maksudnya M kilo darab dengan 1 kilo P ringgit. Okey, so tambah dengan yang ini pula yang belakang ni, ini ialah untuk ikan cencaru. Ikan cencaru ialah N kilo darab dengan 1 kilo ialah RMQ sekilogram kan. Okey, so berapa jumlah bayaran dia? Okey, M darab P ialah MP. N darab Q ialah NQ. Jadi MP tambah dengan NQ. Okey, soalan terakhir, soalan E. Umur Nazmi ialah H tahun. Okey, so cikgu label kat sini, Nazmi sama dengan H umur dia. Umur Jagjit ialah K tahun. Okey, Jagjit ialah K. Manakala umur Izhar ialah 2 kali umur Jagjit. Izhar ialah 2 kali umur Jagjit. Okey, so Izhar sama dengan 2 kali umur Jagjit. Jagjit ialah K.
So 2 kali bermaksud 2 darab K. So 2K lah. 2 darab K ialah 2K. So berapakah beza umur antara Nazmi dengan Izhar? Nazmi H, Izhar 2K. So dia nak beza. So maksudnya kalau beza ialah H tolak 2K. Nazmi, umur Nazmi tolak umur Izhar. Okey, ini adalah salah satu soalan dalam buku kerja muka surat 47. Okey, Damia dia membeli P kg rambutan dan Q kg manggis. Okey, maksudnya ada buah rambutan dan buah manggis. Jika harga sekilo rambutan dan manggis ialah RM5 dan RM8. Okey, maksudnya rambutan RM5, manggis RM8. Okey, berapakah jumlah bayaran? Okey, so berapa kilo dia beli rambutan? So kalau kita baca soalan kat sini, rambutan dia beli sebanyak dia beli rambutan P kg rambutan. Okey, so maksudnya P kg kita akan darab dengan P lah. Okey, dan Q kg manggis. Okey, Q kg manggis, so darab dengan Q. So 5 darab RM5 darab P, 5P. 8, RM8 darab Q, 8Q. Macam cikgu cakap tadi, nombor mesti duduk di hadapan. Nombor mesti di hadapan. Okey, so berapakah jumlah bayaran? Jadi jumlah maksudnya 5P tambah 8Q. Okey, ini adalah soalan dalam buku teks awak, muka surat 109. Okey, Encik Adnan dan Encik Tan menderma beras kepada mangsa banjir. So, ada 2 orang lah, seorang Encik Adnan dan seorang lagi Encik Tan. Okey, Encik Adnan menderma 8 kampit beras. Okey, so maksudnya Encik Adnan menderma 8 kampit beras. Okey, manakala Encik Tan pula menderma 4 kampit beras. Okey, so cikgu masukkan kat sini 8 kampit untuk Encik Adnan dan 4 kampit untuk Encik Tan. Okey, kemudian kalau kita baca soalan betul-betul, dia cakap 8 kampit beras ni setiap satu berjisim X kg. Okey, berjisim X kg. So 8 kampit ni setiap satu dia X kg. Manakala Encik Tan pula 4 kampit ni berjisim Y kg. So cikgu letakkan kat sini Y kg. Jadi tuliskan satu ungkapan bagi jumlah jisim beras. Okey, so dia nak dalam soalan ni ialah jumlah jisim beras. Okey, jadi kalau berat beras lah. Berat beras. Macam mana jisim beras? Macam mana nak kira? 8 kampit, 1 kampit X kg. So maksudnya 8 darab X. 8 darab X ialah 8X. Okey, so 4 darab Y. 4Y. So kalau jumlah, maksudnya kita kena tambah. Jadi ungkapan algebra dia ialah 8X tambah 4Y. Okey, soalan seterusnya. Jane dan Kamalesh, Jane dengan Kamalesh masing-masing membeli M dan N keping, keping dah N keping kad raya. So maksudnya okay, ada M keping dan N keping kad raya. Okay, so cikgu letakkan kat sini. Jane beli M keping, Kamalesh membeli N keping kad raya dengan harga RMP sekeping. So maksudnya sekeping harga dia RMP. Okey, untuk diberikan kepada rakan Muslim mereka. Tuliskan satu ungkapan algebra bagi beza wang. Beza Okey, so kita tengok kat sini. Kalau M, okey untuk Jane dia beli M keping. Satu keping harga dia P, RMP. Okey, so macam mana nak dapatkan jumlah wang yang perlu dibayar oleh Jane? So M darab dengan P lah. Sebab M keping darab dengan RMP untuk sekeping. So M darab P kita akan dapat MP. Okey. Manakala untuk Kamalesh pula, okey Kamalesh dia beli N keping. So N darab P. N darab P, NP. Okey. So MP dengan NP. Okey. Soalan nak beza. Jadi kalau beza kita tolak. Jadi ungkapan algebra dia MP tolak NP. Okey, ada yang tanya kalau cikgu kalau saya buat PM tolak PN boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita biasanya kita dahulukan huruf yang kita huruf dahulu. Huruf kalau dalam alfabet tu M dulu ke P dulu? M dulu kan? So M kat depan.
Okey, kita dah masuk kepada bahagian terakhir iaitu bagaimanakah kita nak menentukan nilai ungkapan. Okey, jadi cara kita nak menentukan nilai ungkapan ialah kita menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Kita menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Okey, contoh 3 buku teks awak. Okey, cikgu lupa nak letakkan muka surat dia. Okey, diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. So, dia suruh cari nilai. Okey, dan soalan ni dia suruh cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Okey, so cikgu dah keluarkan dulu kat sini. 8X tolak 5Y tambah 7. Jadi kita kena ni, tengok ni, menggantikan. So, kita gantikan X sama dengan 3, Y sama dengan 2. So, kita gantikan. So, ni cikgu gantikan nanti yang ni. Yang nilai pemboleh ubah ni. X dan Y kan pemboleh ubah kan? Okey, so cikgu gantikan. So, 8. Okey, X ni cikgu dah gantikan kepada 3. Tolak 5. Y cikgu gantikan kepada 2. Tambah 7. Okey, so ingat kat sini mesti letak kurungan. Bukan 7 ni letak kurungan ni. Apabila kita nak menggantikan apa-apa nilai pemboleh ubah tu, nak gantikan dengan nombor, mesti letak dalam kurungan. Sebab kalau awak tak letak dalam kurungan, dia akan jadi 8. Tak ada kurungan, dia jadi 83. 83. Salah. Sebenarnya 8 kurungan 3. Okey, so 8 kurungan 3, okey, bermaksud, okey, 8, kalau kurungan 3, dia sama juga dengan 8 darab 3. So, 8 kurungan 3, 24. Tolak 5 kurungan 2, bermaksud 5 darab 2, 10. Tambah 7. Okey, so selesaikan. Maksudnya dah jadi 24 tolak 10 tambah 7. Jadi tekan kalkulator, awak akan dapat jawapannya ialah 21. Okey, ini soalan buku teks awak, buku kerja. Okey, contohnya, nilaikan setiap ungkapan yang berikut apabila X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 2. So, kita nak, okey, cikgu akan tunjukkan contoh soalan B, C dan E. Okey, untuk B, so kita kena gantikan Y dengan X ni. So, ingat kalau nak gantikan kita mesti letak kurungan. So, 7 kurungan Y. Tengok dalam rujuk soalan Y sama dengan negatif 2. So, 7 kurungan negatif 2 tolak 3. Okey, X pula. X kita gantikan dengan 3. Okey, macam cikgu cakap tadi, kalau kurungan ni bermaksud darab. So, 7 darab negatif 2 kita akan dapat negatif 14. Tolak 3 kurungan 3 bermaksud 9. Jadi kalau tekan kalkulator negatif 14 tolak 9, kita akan dapat jawapan negatif 23. Okey, untuk C, okey, macam biasa kita gantikan dulu. X gantikan dengan 3. Jangan lupa letak kurungan. Okey, kemudian tambah 7, Y gantikan negatif 2 kuasa 2. Okey, so kita akan buat satu persatu. Okey, so 3 kurungan 3 dulu, awak akan dapat 9. 3 darab 3. Okey, tambah. Okey, ni selesaikan yang kat belakang ni. 7 kurungan negatif 2 tutup kurungan kuasa 2. So, kita akan dapat jawapannya ialah 28. Okey, kuasa 2. Ingat ya, kat mana nak tekan kalkulator kuasa 2. So, 9 tambah 28, awak akan dapat jawapan 37. Okey, dan yang E, soalan E, 3X tolak 5XY kuasa 2. Okey, so 3X, gantikan X dengan 3, tolak 5 kurungan. Okey, sebab ada X, ada Y kan? So, ada 2 kurungan kat sini lah. Satu kurungan untuk X, satu kurungan untuk Y. Okey, so kita buat yang pertama dulu. 3 kurungan 3 ni bermaksud 3 darab 3. So, 9. Okey, tolak dengan, okey, ni awak boleh tekan kalkulator je. Awak tekan sama macam yang kat depan ni. So, 5 kurungan 3, tutup kurungan, buka lagi kurungan, negatif 2, kuasa 2. So, awak akan dapat 60. So, 9 tolak 60, kita akan dapat jawapan dia negatif 51. Okey, soalan terakhir. Itu soalan buku kerja muka surat 49. Okey, nilaikan setiap ungkapan yang berikut apabila P sama dengan 2, Q sama dengan negatif 3 dan R sama dengan 4. Okey, so kalau tengok kat sini nilai A. Okey, 4P kuasa 2 tambah 3QR. Macam cikgu cakap tadi, apabila nak gantikan, mesti letak kurungan. Okey, so 4. P ialah sama dengan 2. So, kurungkan dia 2 kuasa 2 tambah 3. Okey, Q ialah negatif 3, kurungan pertama. R, kurungan kedua, letakkan, gantikan dengan 4. Okey, so selesaikan yang kat depan dulu. 4 kurungan 2 kuasa 2, 16.
Okey, so negatif, okey, 3 darab 3, darab negatif 3 darab 4. Oh, sorry, tersalah kat sini. Sepatutnya negatif 36. Cikgu dah betulkan kat bawah ni. So, 16 tolak 36. So, jawapan dia ialah negatif 20. Okey, dan soalan terakhir, 8R tambah 2/3P kuasa 2Q. Okey, so gantikan 8. R ni gantikan dengan 4. Okey, tambah 2/3. P kuasa 2, 2 kuasa 2. Dan Q kat belakang, Q ialah negatif 3. Okey, 8 darab 4, 32. Okey, kat belakang ni awak tekan je 2/3 kalkulator awak. So, 32 tambah dengan negatif 8. So, kita dapat juga 32 tolak 8. Sebab po dengan ni akan dapat ni. Jadi, jawapan akhir akan dapat 24. Baiklah, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu harap awak dapat siapkan latihan dalam buku kerja. Okey, itu sahaja. Terima kasih.